Baik, terima kasih Mak Syah. Mengambil kesempatan di atas niat murni untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci bukanlah cerita baru. Saban tahun kes penipuan ibadah haji dan umrah terus mencatatkan peningkatan. Ikuti laporan penuh bersama wartawan Hasmin Hamzah. Permintaan dan penawaran yang tinggi dikenal pasti sebagai salah satu punca kes penipuan berkenaan terus berlaku. Mangsa yang terlibat dalam penipuan ini selalunya terpedaya dengan pakej-pakej murah yang ditawarkan, iaitu lebih rendah daripada harga lantai yang ditetapkan kerajaan, iaitu RM4,900. Eksploitasi tokoh-tokoh agama dan selebriti terkenal sebagai tarikan merupakan modus operandi agensi pelancongan ini untuk mengaburi mata pelanggannya. Kebanyakan mangsa hanya menyedari mereka tertipu apabila visa dan tiket gagal diperoleh menjelang hari untuk berlepas. Dan kami mengambil tindakan segera iaitu menyemak di sistem e-visa dan mendapati bahawa visa tidak langsung dipohon. Dan pada 9 September kami telah membuat laporan polis berkaitan dengan penipuan, dan alasan yang sama diberikan iaitu pada 11 September sehari sebelum penerbangan kedua bahawa visa tidak lulus sedangkan mereka langsung tidak memohon visa. Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Ruslan Said berkata, mereka yang tertipu biasanya lebih mementingkan tawaran hebat yang diberikan tanpa membuat ulang semak mengenai syarikat terbabit. Mereka seharusnya merujuk kepada pihak Motek sebagai kementerian yang bertanggungjawab sepenuhnya. Di mana rujuk kepada web Motek, dan manakala di pihak Jauhar kita telah pun menyediakan iUmrah, ya, di mana itu telah kita gunakan sebagai asas kepada masyarakat di luar sana untuk meneliti syarikat-syarikat yang telah pun mendapat lesen yang sah, ya, dan syarikat-syarikat yang telah pun disinar hitamkan, ya, yang telah orang kata secara sah melaksanakan pakej ini. Jadi itu akan terhindar daripada penipuan. Pihaknya melahirkan rasa bimbang akan berlaku peningkatan kes penipuan apabila Arab Saudi membuka kembali pintu sempadannya. Beliau turut menegaskan agar jemaah berani tampil mengambil tindakan dengan membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Tambahnya, mengambil pendekatan serius, Jauhar yang merupakan anggota Majlis Kawal Selia Umrah MKSU bertindak melaksanakan kempen kesedaran berkaitan penipuan umrah kepada masyarakat awam. Usaha-usaha badan berwajib dalam mengekam permasalahan penipuan pakej ibadah umrah dan haji ini wajar diberi pujian. Sebagai pengguna, gunakan garis panduan yang diberikan sebaiknya. Jangan mudah percaya dengan pakej yang terlalu murah. Elak dari menjadi mangsa. Bukan sahaja kerugian wang ringgit, malah lebih tragis. Hasrat menjejakkan kaki ke Tanah Suci hanya tinggal harapan. Semak berulang kali. Jadilah pengguna yang bijak. Hasmin Hamzah, laporan JAKIM untuk RTM. Umat Islam disaran lebih optimis dalam mengimarahkan masjid dan surau. Ia susulan selepas institusi agama itu dibenarkan beroperasi sepenuhnya dengan kapasiti tertentu didapati tahap kehadiran jemaah yang hadir dilihat masih kurang memberangsangkan. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Muhammad Zaidi Ramli tidak menolak kemungkinan terdapat segelintir masyarakat beranggapan SOP yang dilaksanakan seolah membataskan pergerakan mereka untuk kembali mengimarahkannya seperti biasa. Nampaknya shopping kompleks itu meriah. Mereka patuh SOP. Mereka melakukan penjarakan sosial, hand sanitizer selalu bawa. Sedangkan ke masjid ini, mereka rasa itu satu perkara yang merumitkan. Sebenarnya SOP ini biasa dan sekarang dah menjadi normal baru bagi kita. Cumanya kena bawa sejadah. Sejadah ni tak semestinya ada gambar Kaabah tu. Sejadah ni kita boleh hamparkan serban kita, kain plekat kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya mengharapkan umat Islam melihat secara objektif, tidak menjadikan alasan sedikit kesulitan untuk kita tidak ke masjid atau ke surau melakukan jemaah. Beliau menyarankan agar masjid dan surau dimeriahkan semula sebagai tanda mensyukuri nikmat yang pernah ditarik seketika. Beliau menyatakannya kepada media ketika ditemui di Kompleks Islam Putrajaya. Sebelum ini, kerajaan menghentikan sementara aktiviti keagamaan dengan tujuan memutuskan rantaian COVID-19.
Menggunakan slogan makna mengatasi angka, seorang anak muda menginovasikan jam jawi pertama di Malaysia. Uniknya, jam tersebut tidak menggunakan indikasi nombor tetapi digantikan dengan perkataan yang berkonsepkan tamadun Islam Melayu. Menurut perekanya, Makno Makderus, konsep perkenaan digunakan bagi menyalahkan makna-makna yang tersirat di sebalik perkataan yang memberi pengertian baik dan positif dalam kalangan pembelinya. Rekaan jam jawi ini menggunakan 12 perkataan penting dalam tamadun Melayu yang bermula dengan perkataan Tauhid sebagai pengganti nombor 12 dan diikuti perkataan-perkataan lain iaitu ilmu, takwa, adab, adil, jasa dan sebagainya. Jadi saya melihat dalam masyarakat kita ni, kita terlalu sibuk dengan nombor. Ranking, GDP, kan, berapa gaji seseorang. Jadi saya lihat ada kekurangan penekanan pada makna. Jadi saya nak buat satu produk yang boleh bawa makna dalam kehidupan manusia. Satu hari kita tengok jam berapa kali? Kita tengok jam banyak kali. Daripada kita tengok nombor, lebih baik kita tengok perkataan-perkataan yang baik. Jadi timbullah idea untuk buat jam jawi ni. Iaitu jam yang menggunakan perkataan, bukan nombor. Tetapi perkataan-perkataan yang bukan nama nombor. Tetapi membawa makna-makna yang baik dan positif. Jarum jam ini juga direka dengan menggunakan simbol keris dan sarungnya yang menzahirkan ciri-ciri ketamadunan Islam Melayu. Bermula daripada Tauhid, kami letakkan di tempat nombor 12. Sebab Tauhid itu paling penting dalam jati diri orang Melayu. Kemudian ada perkataan seperti tanggam. Tanggam ni melambangkan teknologi Melayu, iaitu teknologi mencantumkan dua kayu tanpa menggunakan paku. Ini untuk mengembalikan rasa semangat kita lah. Kemudian perkataan seperti rentaka. Rentaka ni adalah nama meriam Melayu. Beliau berharap dalam usaha memperkenalkan jam jawi ini, mesej-mesej dan nilai tamadun Islam dapat disampaikan bukan sahaja kepada umat Islam, malah kepada orang bukan Islam. Baik, bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini. Kita kembali ke Angsang Puri bersama Mat Syah. Silakan.